Cuba tengok ni kereta. Dahsyat ni 10 kereta. Lepas tu keluar lagi. Baju. Kenapa Irfan? Dahsyat sangat ni, Mak. Memang kan Irfan dia lelaki urban. Apa lelaki macam kalau kita tengok dia kan nampak stabil, gaya pun jaga image. Yalah. Dari segi jaga kewangan pandai. Nampak convincing betul lah kehidupan dia tu. Bukannya macam orang luar tu. Sponsor banyak tu Tapi asyuk tu. Dia beli sendiri. Beli sendiri Memang dia bagus lah, dia perancangan dia bagus. Dahsyat. Sponsor. Anak muda macam ni kan. Nampak. Macam ni saya kena follow dia. Irfan. Hai, orang kaya. Anak muda yang bergaya. Anak muda bergaya, kaya, handsome. Dahsyatlah kawan. Biasa. Jam. Jom, Biasa je. mahal tu jam. Biasa. Ni. Yang letter. Saya pun segan nak tunjuk handphone saya. Macam mana? Saya pun segan nak tunjuk handphone saya. Jawab. Yang terkiri tu. Terkiri. Dia terkiri. Kita kena tanya tips dia. Fan, macam mana Fan buat ni semua ni? Rahsia jaga kewangan, ekonomi stabil. Semua ni ada cara dia. Tak tahu. Tak tahu lah. Mesti dah tahu. Cerita dia memang menarik. Jom, Irfan cerita. Aku dah benar cerita ni, boleh? Tak payah berdiri. Sorry. Duduk je lah. Sorry bang. Sorry kak sebab kita bawa sikit. Okey. Sebenarnya kak abang, inilah rahsia saya. Ni 12 bulan ansuran. Kalau yang ni 2 tahun kasut ni 3 bulan baju ni 2 bulan. Kan betul lah dia kaya, pandai urus wang. Punya butang. Kena scam kita. Lah, hutang punya. Aku ke kiri-kiri je follow je bisa. Sebab itulah nampak macam ni, biar nampak Biar nampak nak jadi bergaya. terkini lah. Bang kak, itulah rahsia saya. Tapi kalau contoh nanti Ifah ada masalah nak bayar hutang, boleh tak nak minta tolong abang dengan kakak boleh bayarkan dulu, boleh lah, tolong lah, please. Rupa-rupanya si Hafiz tu lah. Hafiz pula. Si Irfan tu lah pendus tu hutang. Rupanya. Tapi dia punya baju tu... kasut Gucci. Alamak. Boleh sebut Betul. Tersebutlah. Tersyasyurlah. Okeylah, tak apalah. Harapnya sponsor kita nanti. Fiz, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Nampaknya poket semakin tebal. Tebal ke sempit? Kita T20. T20. Tapi dalam T20 tu aku kat T15. T15 lah. Okeylah. Hampirilah. Fiz, Assalamualaikum. Apa khabar? Malaysia Madani kepada semua penonton. Cuit sikit jangan stop. Hari ini sebenarnya kita still lagi mood belanjawan 2025. Masih lagi. Kalau belanjawan 2024 pun mood dia masih sampai sekarang. Banyak. Apatah lagi 2025. Main mendadak tu. Dia 390 bilion lebih kepada 421 bilion. Nampak study yang luar biasa. Study. Pukul berapa tidur tu? 421 bilion yang tertinggi lah. Tapi kan kita tak nak cakap semua berkenaan dengan bajet tu sebab banyak. Tapi sebab kita ni kan rancangan orang muda kan. So topik kita adalah berkaitan dengan poket anak muda. Tadi saya bagi statement dekat Syed. Poket anak muda selepas belanjawan 2025 ni adakah semakin koyak rabak ataupun semakin baik? Itu dia nak tahu. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita dapat ini katanya bantuan. Tapi lala beli baju, beli kita punya shopping. Mana boleh macam tu. Cakap diri sendiri Tapi antara yang menarik kawan. Okey, gaji minimum naik kepada 1,700 daripada 1,500 kepada 1,700. Lagi? Ada bantuan lesen motor, ada yang ni paling best. Okey, apa tu? Ini paling best Yang mana tu? Pelepasan cukai sehingga RM7,000 kepada pemilik rumah pertama yang sign agreement daripada bulan 1 2025 sehingga 31 Disember 2027. Study date. Study. Nasib baik tak sign loan lagi. Tahun depan mau sign. Nasib baik loan tak lepas lagi. Nasib baik. Jangan bagi tahun lepas. Jangan bagi tahu. Okey. So tahun depan boleh lagi lah. Tahun depan boleh lagi so, cuba. Banyaklah sebenarnya untuk anak muda yang tidak terlepas pandang oleh kerajaan. Tapi mungkinlah. Tapi biasalah setiap kali ada belanjawan akan adalah kritik yang membina, ada yang tak setuju, ada yang kata patut aku dapat. Patut ni tak payah bagi macam tu. Banyak mungut lah. Dah paling banyak orang dalam muda. Sejarah Malaysia pun banyak lagi mungut. Tapi sebenarnya kita nak dengar juga feedback daripada orang
juga kan. Betul lah. Nanti sebab kita pun bawa orang yang hebat dekat studio. Tapi kita sebab itu kita punya topik hari ini poket anak muda. Betul. Muda ke? Muda. Muda, Alhamdulillah. Muda ke? Muda lagi. Masih lagi belia. Masih lagi layak untuk mendapat tunai rahmah 600. Ayo untuk hujang. Tak lagi dapat lah. Tapi sebab tu bagi yang sedang menonton sekarang ni mungkin dia dah ingat lupa apa belanjawan yang itu. Kita bagi sangat tu. recap. Padahal sekejap kan. Apa sebenarnya yang dibentangkan pada belanjawan 2025? Kita nak recap sikitlah. Kan? Apa yang menariknya kita saksikan sebelum kita perkenalkan kepada tetamu yang ada di studio hari ini. Saksikan. Check it out. Tahun depan, pendidikan berkaitan AI akan diperluas ke semua universiti penyelidikan dengan peruntukan 50 juta ringgit. Universiti Melaya menumpukan AI bidang perubatan bagi menangkis tantangan penyakit maut seperti kanser. Universiti Putra Malaysia menubuhkan pusat teknologi dan pengurusan kriptologi Malaysia dengan kerjasama NAXA bagi menyusul AI perkomputeran kuantum sebagai persiapan mendepani ancaman keselamatan cyber serba rumit. Ini satu kebanggaan kita kerana mereka telah dianggap di antara yang teratas 10 institusi pendidikan universiti terbaik di dunia dalam bidang ini. Sebab itu kita bagi perhatian khusus. Universiti Sains Malaysia menerusi AI semiconductor, hub semiconductor dunia, terutama dengan Intel dan Infineon. UKM menaruju AI alih bahasa supaya mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ya, itu sedikit kita kongsikan kapsul lah. Banyak lagi kapsul kita akan bawakan kepada anda berkenaan dengan belanjawan 2025. Tadi berkaitan dengan AI ada, kita ada berkenaan dengan TVET, ada macam-macam lah yang berkaitan dengan anak muda hari ini. Dan bercakap dengan kita hari ini, poket anak muda, kita kata tadi, banyak yang memberi manfaat kepada kita. Tapi macam mana kita nak menganalisis ataupun taklah analisis, berat sangat hari Sabtu ni. Nak faham lah. Nak faham lah. Jadi kita bawakan kepada anda di studio 3 tetamu nan helok, bijak, pandai dan kaya ilmu pengetahuan. Terima kasih. Tak, 3. Saya kena kenalkan. Kenalkan. Di sebelah kiri saya sekarang ni, seorang ahli ekonomi utama Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Depan EUERA The Future bersama dengan Muhammad Zarif Luqman Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini antara yang saya gak lah. Berbeza. Tinggi sama dengan Fatah Amin. Kenapa kena sebut Fatah Amin? Viral. Baru FYP. Baru FYP. Okey. Siapa lagi kita ada kat studio? Ya, kita bawakan kepada anda usahawan yang kedua, Edward Cheng. Apa khabar, Edward? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu balik. Kau cakap apa khabar bagi Waalaikumsalam. Okey, steady. Dan yang ketiga, kita bawa Abang Sado. Tapi bukan sebarangan Sado. Dia memang hebat orangnya. Alumni Fellow Perdana Ram Kumar Pillai Shen Mugavel. Apa khabar? Baik. Sihat. Dia nampak reserve sikit. Tapi dia ada buah dia jangan. Tunggu dia bagi lagi. Alamak. Saya ni cakap pasal poket anak muda sebenarnya. Untuk membukakan sebenarnya anak muda ni dia memang kadang-kadang ada masa dia berbelanja lebih. Ada masa dia terlalu reserve. Kalau macam Zarif sini, di mana sebenarnya poket anak muda ni perlu, yalah kita ni orang muda kan, perlu berhati-hati berbelanja, simpan di usia tua ataupun belanja dulu muda-muda, dah tua nanti baru simpan-simpan. So sebenarnya dia kena 50-50. 50-50? Yalah. Sebab kita pun ada nafsu juga kan nak berbelanja. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir masa depan kita macam mana. KBSP ada? KBSP ada. KBSP pun ada. KBSP memang ada. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh nak gunakan semua dana-dana yang kita simpan kat dalam KWSP. Tapi in general kita nak mulakan. Tadi Syahir tu bagi soalan macam pemanas itulah. Tapi secara ringkas untuk ketiga-tiga yang hello ini. Okey. Happy tak dengan belanjawan tahun depan ni? Belanjawan happy. Ada beberapa komponen yang kita boleh tengok. Dari satu, PMKS kita ada. Malaysia nak kena pergi go global, ekspor, dan juga untuk pendidikan kita ada. Infrastruktur lagi penting sebabkan kalau kita tak ada infrastruktur, macam mana dunia luar nak masuk ke Malaysia, invest di Malaysia.
Dan yang penting sekali adalah gaji. Gaji meningkat. Ya, itu penting sekali. 1,700. 1,700 daripada 1,500 banyak tu. 1,500. Itu pun kita sentuh sekejap lagi. Edward, okey. Nampak happy kan? Saya rasa yang saya puas hati dengan peningkatan gaji tu, tapi saya rasa tak cukup lagi lah. Tak cukup. Anak muda sentiasa tak puas hati. Ini yang kita cakap tadi tu. Sebab I kenal semua anak-anak muda sekarang diorang nak enjoy caji lah, nak beli labu lah, semua perlukan duit. So I think naik okey, tapi bagi saya dalam bisnes I kan memang sebelum kenaikan gaji untuk bekerja I dah memang macam tu dah. Ada kerja kosong? Ada. Dia buat live post tau. Memang dekat TikTok nombor 1. Okey. Maksudnya boleh tambah baik lagi lah. Ya. Okey, Ram? Okey, Nampak saya macam tak setuju tu? No. Saya setuju sebenarnya. Saya rasa kita boleh tengoklah belanjawan tahun 2025 ni. For the starting 2023 it was more on holistic. Lepas tu 2024 it was more targeted. So 2025 it's enhancing the target yang mereka buat waktu 2024 which is like TVET. TVET ni diberikan peruntukan yang lebih, tambah lagi 7.5 billion on top of 6.8 billion sebelum ni. On top of that, kalau minta pandangan saya lah kan untuk belia macam saya yang dah bekerja 2 tahun ni, saya rasa okay, good, sebab yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengatakan bahawa telah meminta ke SUMA untuk menyediakan kadar tetap gaji. Contoh, sebagai seorang engineer yang baru akan bekerja, this is your salary, 3,380 contoh. So Kesuma have to come up with this guideline lah. Second thing is regarding housing loans. Okey. So kita of course lah anak muda, kita dapat loan at least confirm 35 years pun boleh dapat. Betul. 30 years pun boleh dapat. So kalau first 5 years dapat subsidi, confirm ramai anak muda dapat beli rumah lah. Saya nak beli rumah. Inilah masa nak beli rumah. Nasib baik tak sign loan lagi. Sebaiknya kena reject. Yes. Mana cakap lah dua-dua kena reject. Yes. Okey. So itulah pandangan saya. Okey, itu pandangan awal lah Syai berkenaan dengan belanjawan. Tapi kita tak naklah bercakap semua belanjawan. Tapi kita nak fokus kita hari ini sebenarnya nak jadikan ataupun nak didik anak muda dekat luar sana yang menonton kita menjadi seorang anak muda yang resilient, yang berdaya saing, yang mampu bertahan dengan cabaran. Zarif sendiri kaji tentang buruh masa depan. Sebab sekarang kan kita tengok kat Malaysia ni bercakap soal AI. Belanjawan yang kita cakap itu pun ada guna AI, robot nama Fiona tu. 4 universiti. Betul. Pak Universiti. AI ni okey ke? Macam mana dengan masa depan punya kerjaya ni? Tercabar ataupun tidak? Host macam mana cabar? Tukar robot. Host macam mana? So, lepas ni host boleh bertukar jadi robot lah. Alamak. Janganlah macam tu. Kalau AI. Job nanti kau. Tak, sebenarnya memang ada beberapa jenis pekerjaan yang akan tercabar lah. Contoh telemarketer, pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan orang untuk berkomunikasi itu akan lebih tercabar. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya AI ni akan membina ataupun akan menghidupkan pekerjaan-pekerjaan baru. Yang mana pekerjaan-pekerjaan baru tu dah ada tapi memerlukan lebih ramai lagi orang untuk masuk. Itu lebih kepada golongan-golongan profesional. Sebagai contoh, usahawan akan menggunakan AI, tapi dalam masa yang sama dia kena hire seseorang untuk melihat secara keseluruhan AI tersebut. Kita tutup benda yang lama, kita buka benda yang baru. Okey. Itu yang kita kena lihatlah. Sama lah dulu juga macam zaman tak ada laptop kan. Bila tak ada je nak laptop, orang macam bising. Macam mana tak ada kerja apa semua nanti kan. Typewriter tak ada kerja, hantar email tak ada, hantar surat tak ada kerja. Last laptop juga memudahkan kita. Tadi Zarif setuju kat Edward AI sebab dalam perniagaan Edward ataupun apa yang Edward lakukan ni pun banyak guna AI. So Edward okey ke AI ni ke macam tak payah bayar gaji pekerja yang mahal tadi? AI memang boleh tolong kurangkan kerja banyak lah. Cuma kita tak tahu lagi sekarang apa lagi pekerjaan akan lagi buka daripada bidang AI. Sebab apa? Saya nampak yang baru-baru sekarang baru-baru lately TikTok buang pekerja 500 orang. 700 orang. Sebab apa? AI dah sangat bijak dah, dia dah boleh ganti manusia. So apa risiko dekat sini? Apa lagi peluang pekerjaan baru yang mengenai dengan AI kita tak tahu lagi. So there's good and bad lah. Something that we are unsure yang kita belum tahu lagi apa akan terjadi. Okey, AI ni macam mana, tapi saya ada satu tips macam mana kita nak counter back kepada AI ni. Nak tahu? Apa? Kita rehat dulu seketika. Kembali selepas ni. Cuit sikit, jangan sentap. Kita tunggu dah.
Masalah yang dihadapi hari ini dan bulan-bulan lalu dan bulan-bulan yang mendatang ialah musibah banjir kilat yang melanda ibu kota dan beberapa bandar serta negeri. Maka sebagai langkah segera, selain daripada projek tempatan banjir yang sedang diselenggarakan, sebagainya siap seperti di Kelantan dan di Alor, tetapi ada tindakan segera yang harus dilakukan. Maka hari ini saya arahkan penyaluran segera 150 juta ringgit pada PBT JPS untuk membersihkan longkang-longkang pengorekan sungai di kota-kota dan kawasan-kawasan desa yang terkesan. 600 juta ringgit kepada NADMA sebagai persiapan mendepani musibah banjir. Ini termasuk lebih 300 juta ringgit yang telah disediakan untuk persiapan sekiranya berlaku bencana pada bila masa. 20 juta ringgit disediakan segera kepada Yayasan Glik dan GLC untuk memperhebat respons dan penyaluran bantuan pada mangsa di kawasan terjejas banjir. Dahsyat sebenarnya kalau nak cakap pasal AI ni, ada yang menakutkan, ada juga yang boleh counter. Tapi apa jawapan counter tadi? Nanti saya jawab ujung, reserve sampai ujung lah. Minta tetamu jawab lah. Macam Ram, kalau AI ni, you dalam fellow perdana dulu, mungkin ada pengalaman yang, yelah dalam fellow perdana ni banyak benda-benda yang diterapkan. AI, kalau ikutkan dalam pentadbiran, masih boleh diaplikasikan ke? Tradition, historical, sentimental with Malaysia. And I mentioned to Prime Minister Abiy Ahmed Ali, that he would be surprised that an ordinary Malaysian would know Habasha, those days we call, or Ethiopia. And with strong sentiment and affection. Because the first emigration, as he said, by the Prophet's uncle to Habasha during the reign of King Najashi, a Christian king, and throughout Islamic history considered to be a just, compassionate king who gave protection to the Muslims when they were under siege and being oppressed by the Quraysh from Mecca. So it's always something that we view first, the honor, respect given by a just, compassionate king, Christian king, to the Muslims. And for us in Malaysia, where we have a multi-religious country with Muslim majority, but we have substantial number of Christians and Buddhists and Hindus and other religions, this message is, to me, very pertinent. It helps us. So this historical context. And of course, after mentioning that, Prime Minister Abiy immediately told me, but yeah, don't forget Bilal. Because Bilal is from Ethiopia, from Habasha. And from a slave, given freedom, and elevated as a companion of the Prophet, and later became governor of Medina. So you see, and that is the history. It's like a part of our history, Ethiopia. And now we have Prime Minister here, and that's why I just consider him to be part of the great family. And I think his visit, other than, of course, focusing on trade, bilateral relations, economy, energy, food technology, I cannot ignore the fact that it is, of course, an important country to us, made major inroad into Africa, and he, under his stewardship, many of you may not be that familiar, is a phenomenal growth.
he has affected so much change and reform in Ethiopia. And there's so much things in common. We did suffered a very turbulent period in our lives, and he's given entrusted with this great job, but he has done it. And if you study recent development in Ethiopia, you would see how the economy, the governance, the anti-corruption drive, the changes, the quality of education, the airlines, in every field you have grown. And I think in all humility, I must say, in Malaysia, we should emulate your success, learn from your experience, and sharing part of our experience and contribution in trying to make sure that Malaysia remains stable, peaceful country, but at the same time propel its economy. So, my dear friend and brother, Dr. Abi Muhammad Ali, may I again assure you that this is not a normal encounter between representative countries, but among family members, and we want to ensure that this first major visit by an African leader, and incidentally, Ethiopia is one of the largest African countries, a major country in its ability to foster African unity and collaboration. And you have given this sort of recognition to us, and we do honor and appreciate. And finally, on BRICS, you know, he just came back from the BRICS meeting, and on behalf of the government, I must again express my profound appreciation and thanks, because even before my meeting him, or even communicating with him, he was one of the pillars, important member of the original BRICS. They gave full, unequivocal support to Malaysia to be part of BRICS. So, thank you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Prime Minister Anwar Ibrahim, for your warm welcome accorded to me and my delegation. We've been witnessing how generous people, how generous country, and how generous Prime Minister to afford such a kind hospitality for me and my delegation. I had the great opportunity to see your cities since our arrival. I have visited Botanical Garden, a very beautiful green space. I also had a chance to visit Proton Assembly, which shows the capability of Malaysia in terms of working together on industry sector. Similarly, my delegation and I enjoyed an evening walk around Petronas Towers. We have witnessed space, green space, clean street, clean walkway, and very beautiful infrastructure, which invites people to walk more. That's why I walked more than 2 hours. And most of my delegation could make it to walk for 2 hours. Some of them, they couldn't finish the race. It shows how difficult it was, but we have enjoyed a lot. Our discussion today, we have renewed our bilateral relationship and our friendship. As I have said earlier, it's tested through time that we have a very long-standing diplomatic ties, more than half a century. And this relationship requires to be renewed, to be strengthened by the visit of this kind. We have also agreed to deepen our collaboration across several key areas: agriculture, industry, mining, trade and investment. There are plenty of opportunities from both sides. The discussion was very fruitful so as to enhance our cooperation in all sectors. And I take this opportunity to encourage Malaysian businesses to seize
the opportunity in Ethiopia, which is rapidly growing economy. There are lots of opportunities. My administration and myself are devoted to support private sector from Malaysia, which I've sent through my dear friend Prime Minister Anwar. My office will support you. Come and seize the opportunity. And I'm sure through private sector, through tourism, through to G2G relationship, we will definitely strengthen our bilateral relationship. There are plenty of areas that Ethiopia could learn from this great country. In terms of federal system, we also follow federal system. In terms of exercising democracy, there are areas that we can learn from you. We are building infrastructures. There are plenty of areas that we can learn from Malaysia in terms of modernizing our cities and building our infrastructures. So in conclusion, Mr. Prime Minister, once again, I extend my sincere thanks to you and to the people of Malaysia, which is a very calm, grounded, smiling people. Through work, I have witnessed how the people of Malaysia is loving and smiling. That's a very warm feeling that we have yesterday when we walk across the city area. So Ethiopia looks forward to continue our close collaboration, and I look forward to welcome you in Ethiopia to visit the capital city of Africa. We are more than willing to reciprocate what we have witnessed as a friendly and brotherly reception. You will definitely enjoy visiting Ethiopia because there are lots of history, culture, beautiful sceneries, not exactly like you, but a very warm and smiling people as well. Thank you very much. Thank you, Honorable Prime Minister of Malaysia and Excellency Prime Minister of Ethiopia. Ladies and gentlemen. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. TVET akan dipertingkatkan dan pembiayaan hingga RM500 juta untuk bermanfaat 20,000 pelatih termasuk RM100 juta khusus untuk bidang keutamaan NIMP seperti MRO, EV, aeroangkasa, AI. RM3 bilion akan disediakan HRD Corp untuk menawarkan 3 juta peluang latihan. Khazanah menyediakan RM200 juta melalui program pembangunan belia khazanah K-Youth. 11,000 bakat tempatan. Giat Mara dan College Community RM55 juta mengupaya 10,000 anak-anak hufaz dan institusi tahfiz dengan pondok dengan latihan kemahiran dalam tempoh 5 tahun. Giat Mara 3,000 pekerja gig. Belanjawan 2025 telah pun dibentangkan dengan tema Ekonomi Madani Negara Makmur. Ianya bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dan pastinya, pelbagai sektor telah pun diberikan penekanan termasuk juga bidang TVET untuk kita melahirkan lebih ramai individu yang berkemahiran tinggi di negara kita. Hari ini, Irfan bertuah kerana dapat menemu bual seorang individu yang merupakan usahawan TVET dan juga seorang pendawai elektrik kompeten. Siapakah beliau? Ayuh bersama dengan Irfan. Jom. Assalamualaikum tuan. Terima kasih sebab sudi bersama kami untuk Cuit Sikit Jangan Sentap. Sekarang saya bersama dengan Tuan Abdul Hakim, seorang usahawan TVET dan juga pendawai elektrik kompeten. Sebagai permulaan, saya nak tahu juga mengapa tuan memilih bidang TVET sebagai laluan kerjaya?
Pertama sekali, kenapa saya mencuburi di dalam bidang TVET ni adalah disebabkan peluang pekerjaan banyak ke arah kemahiran lah. Kalau kita tengok sekarang lah, pada zaman yang sekarang, kita tengok banyak juga syarikat-syarikat yang memerlukan kemahiran seperti pendawaian. Contoh macam saya di dalam bidang pendawaian lah. Jadi di dalam skop kerja kita ada pelbagai jenis kemahiran. So kalau tanya saya kenapa saya masuk di dalam bidang TVET ni, disebabkan peluang dan ruang kita untuk meraih pendapatan yang lebih baik tu ada di situ. Bila dengar Tuan punya pendapat dan juga perkongsian, Irfan boleh kira Tuan ni sebagai seorang pempengaruh TVET. Sebab di media sosial juga Tuan aktif menyebarkan ilmu-ilmu TVET kepada khalayak umum, penonton dan ramai lagi orang mendapat manfaat. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan di antara reaksi penonton-penonton dan juga mereka yang sudah melihat video Tuan di media sosial, bagaimana? Okey, apa yang saya lihat dari sudut posting yang kita lakukan, kebanyakan posting yang kita buat, saya dapat melihatlah anak muda lebih terinspirasi lah melihat hasil-hasil kerja di dalam kemahiran yang kita laksanakan. Dan saya nampak kita sebagai orang yang berada di dalam bidang, kita perlu menunjukkan contoh kemahiran yang seperti mana bila diorang melakukan di industri nanti. Jadi dari situ kita dapat lihatlah anak-anak muda akan lebih gemar untuk masuk di dalam bidang TVET ni lah. Saya nampak dan nak tanya kepada Tuan, apa di antara nasihat yang boleh berikan supaya anak-anak muda ni tak takut untuk mencuba bidang-bidang baru seperti TVET? Okey, nasihat saya kepada golongan muda lah ataupun remaja yang mungkin sebelum ni diorang merasakan diri diorang ni dari sudut akademik kurang. Jadi mungkin diorang boleh mencuburi terus ke dalam bidang kemahiran, dan tanpa buang masa, insya-Allah dalam tempoh 3 hingga 5 tahun kemahiran tu dapat membentuk pengetahuan yang lebih strong lah untuk diorang. Mungkin kita boleh kongsikan, kita dah pun melihat pada pembentangan Belanjawan 2025. Jadi apakah harapan Tuan sebagai seorang pemain industri dalam bidang TVET ini? Okey, kalau tanya saya, disebabkan saya juga mengajar dan kita tengok ramai juga golongan-golongan muda dan juga dewasa. Golongan diorang ni datang untuk mempelajari kemahiran, dan apa harapan saya tentang Belanjawan, mungkin kerajaan perlu meluaskan lagi kemahiran ni di luar bandar. Di luar bandar, so supaya akses untuk mempelajari kemahiran ni boleh berlaku di mana-mana. Itulah dia kisah yang boleh terkongsikan berkaitan dengan seorang individu yang merupakan seorang usahawan TVET dan juga pendawai elektrik kompeten yang bernama Abdul Hakim. Penonton, sebenarnya Belanjawan ini merupakan belanjawan terakhir di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan diharapkan dapat menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2027 hingga 2028. Sekian sahaja daripada saya, Irfan Syamil Nasution, untuk Cuit Sikit Jangan Sentap. Tepukan untuk Irfan. Anak muda yang sopan santun. Sopan santun, ya. Satu ayat dia memang power lah. Okey, terima kasih Irfan atas laporan sebentar tadi. Baik, saya nak kembali kepada 3 anak muda ini. Kita dah bercakap banyak tentang cabaran, apa yang perlu kita buat. Zarif, okey, kita nak bercakap soal anak muda ini sebab kita nak satu lagi perkara hari ini. Kita lihat ya, anak muda punya appetite atau selera sekarang bukan main kalang-kaling lah kan. Contohnya macam anak muda sekarang birthday pun sambut kat London. Contoh. Terlampau kaya tu. Anak muda kaya tu. Kan? Okay. Macam ramai yang menonton anak muda melihat kalian-kalian bertiga ini. Umur 30-an baru dah jadi ahli ekonomi utama. Muda lagi dah jadi owner bisnes. Muda lagi dah bekerja dalam pentadbiran. Tepuk. Zarif sendiri sebagai personal tak ada ke macam teringin nak jadi macam, oh aku nak berjalan, aku muda lagi. Apa yang membuatkan you boleh keep up dengan keadaan semasa yang antara kemahuan, keinginan, kehendak semua? Patutnya enjoy life lagi Dia sebenarnya kita kena tengok dari segi motivasi kita. Motivasi penting. Setiap sebelum kita tidur, kita fikir dulu apa yang kita nak buat, apa yang kita nak buat next. Kita nak jadi orang apa. Itu penting. Kita nak jadi orang apa. Kalau kita nak berfoya-foya ataupun kita nak
bersukaria sekarang ni. Apa kita nak jadi pada masa akan datang? Itu kita kena fikirlah, kita nak jadi yang berguna ataupun kita just nak jadi yang biasa-biasa. Awak sebelum tidur buat apa? Buat apa tu sebelum tidur? Baca doa lah. Cepat lambat. Perangan tak? Percayalah. So, paling penting adalah motivasi. Okey, untuk motivasi diri tu sebenarnya dia perlukan motivasi yang kuat lah. Maksudnya kita punya diri ni kena kuat. Eager lah benda tu. Kena eager benda tu. Umur berapa start? Usaha berniaga. Start bisnes sejak umur 27 lagi. Apa first step nak jadi entrepreneur ni? Sebab ramai gagal sebenarnya. Kena ada duit ke? Tak perlu kena ada duit. Itu tak penting. Itu apa? Mitos. Itu memang tak penting. Sebab duit boleh cari. Boleh suruh orang invest. Tapi kena ambil tindakan. Ramai daripada golongan kawan saya pun, ramai ada business idea rasa sangat interesting tau. Tapi daripada tahun ni dia cakap, tahun depan dia cakap, tahun depan lagi dia cakap, tak buat-buat lagi. Tak ada tindakan. Dia NATO lah. Ya, NATO. Cakap banyak tapi saya rasa interesting ah. Dah start ke belum? Cuba lagi, tak start ke belum? Belum start lagi. So it's you kena berani ambil tindakan lah. Take the lead first. Sebelum you ada duit, you nak buat dulu, duit akan datang. So you kena fikir macam mana I nak dapat duit untuk buat bisnes. Macam mana I nak dapatkan 1 juta sales. So how you want to do it is important lah. And do it is important. Bertindak dan bertindak. Itu saja. Fikir tak guna, you kena ambil action. Ya, itu paling penting. Okey, Pak. Dia macam ni lah. Bila Edward cakap tu pasal bercakap macam member ajak makan, ajak lepak-lepak tak lepak-lepak. Contoh. Betul. Cakap diri sendiri. Contoh. Sambut bedil ke main. Sambut bedil sampai ke Kota London. Okey, Ram. Muda lagi tapi dah bekerja dalam pentadbiran dengan orang, dengan benda-benda politik semua ni. Kadang-kadang anak muda tak berminat, tak suka benda ni. Tapi Ram memilih jalan ini. Adakah sebab minat ataupun ada benda lain yang you nak belajar dalam? So everything started 2019 lah. Bila tak tahu fortunate or unfortunate saya memenangi pilihan raya dalam Universiti Putra Malaysia dan jadi MPP. Ahli politik. Tapi dah ada anak ikan. Hopefully not. Okeylah. So waktu saya jadi MPP tu, waktu tu lah COVID 2020 tu. So I was like, saya rasa macam sangat dekat dengan hati pelajar-pelajar sebab kita dapat menghantar balik barang-barang mereka. Banyaklah aktiviti kebajikan yang terpaksa kita buat. Saya berada di UPM waktu COVID tu, tapi membantu pelajar-pelajar di secara dalam talian. So that's when it started. Lepas tu tiba-tiba dapat pula peluang untuk jadi Perdana Fellow kepada Kementerian Perusahaan Peladangan, kepada Menteri Perusahaan Peladangan Datuk Khairuddin. Waktu itulah saya dapat melihat apa lagi yang kita boleh buat kalau kita sebenarnya dalam field ni. Bagaimana kita boleh bantu komuniti kita, how we can bring up our community lah dengan program-program. So right now I'm doing programs. So banyak program yang berkaitan dengan rakyat. So contoh My Lesson. So saya tahu pasal My Lesson ni sebab since 2023 benda ni ada, 2023, 2024. Cuma proses permohonan My Lesson tu agak leceh sikit lah. Sebab PM dah umum, okay, this year kita akan bagi My Lesson percuma. Tetapi proses untuk membuat My Lesson tu, it's quite hard. Sebab Januari, let's say kita dapatkan maklumat. Okay, ada peserta-peserta tu, dia terpaksa tunggu sehingga what's now, Oktober. September tahun ni baru dapat first cohort untuk masuk. Masih perlahan lah. Yes. Proses tu sangat perlahan lah. So proses-proses tu kalau saya ada dalam komuniti ni baru saya dapat tahu. So saya dapat cadangkan lah untuk mempercepatkan proses-proses tersebut. Okey, Ram bercakap soal komuniti tadi. Sikit Syah, saya tanya sikit lagi. Okey, tadi Ram sebut pasal komuniti. Macam Ram sendiri, untuk komuniti India, belia-belia India ni, apa yang Ram rasa you punya vision untuk komuniti Ram sendiri? Okay, my community 6% in Malaysia. Belia-belia kita saya rasa okay. Potential lah. Potential, yes. Potential people in my community is always there. Yes. Kita boleh tengok di semua kementerian mesti ada siapa-siapa pangkat besar-besar. So memang I also look up to them. Tapi bagi belia-belia dalam komuniti saya cadangkan, let's say kalau
kalau macam saya cakap dekat semualah, I'm more to general, not just my community. TVET, peluang TVET ada, peluang pendidikan pun ada. Kerajaan banyak membuat bantuan. Contoh, tahun ni pun kita ada bantuan lagi 30 juta kepada belia India. Tahun ni, 2024 pun ada 30 juta melalui mitra untuk membantu belia dalam entrepreneurship. 2025 pun ada lagi peruntukan. So make use of all this opportunity lah. We have to find ourselves. Macam mana sebenarnya nak mohon? Kita boleh tanya AI kan, kita boleh tanya Gemini, kita boleh tanya ChatGPT how to actually mohon, masuk portal-portal kerajaan, check. Peluang banyak. Tapi kitalah kena berusaha. Contoh, kita kena start NGO sendiri. How to move forward, kita kena ada semua ni. Contoh, kita kena ada lesen yang belum mati lagi. Kita kena ada NGO kalau nak membuat permohonan. So we cannot simply dapatlah. Kerajaan ni more systematic. So kita pun kena ada dalam sistem tu. Mungkin cakap balik pasal poket anak muda ni, bila kita bergerak 5 tahun, 10 tahun akan datang, mungkin kegusaran anak muda sekarang ni adalah duit. Macam tadi cakap pun soal duit, kerja, kalau boleh nak duit ekspres apa semua. Cabaran masa depan, apa yang perlu kita siap sedia sekarang supaya kita dapat berjaya di masa depan? Okey. Kita kena tengok beberapa perspektif. Pelajar sekolah. Sekarang ni yang sudah bekerja ataupun yang tengah buat gig. Ada 3 perkara. Pelajar sekolah. Apa yang mereka kena buat adalah mereka kena daripada sekolah lagi mereka dah tahu dah skill apa yang diperlukan untuk masa depan. Kemahiran apa yang diperlukan. Jenis pendidikan apa yang mereka boleh ceburi. Sebab sekarang ni kita dah tak boleh nak kejar, kita tak boleh nak buat macam dulu lagi. Maknanya bila kita dah habis baru kita nak tengok. Tapi kita kena bermula daripada awal lagi. Kita dah rangka dah apa yang kita nak jadi untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang. Dan juga kita lihat TVET, banyak perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada TVET. Disebabkan TVET ni kita lebih fokus kepada technical skill, yang mana dia lebih rapat dengan industri, dengan apa keperluan industri. Sebab penting apabila kita boleh meet keperluan industri daripada awal lagi, kita akan jadi macam Germany lah. Yang mana Mercedes, BMW, jenama-jenama daripada Germany ni, daripada sekolah lagi mereka dah terapkan teknologi apa yang mereka nak pakai, dan juga mereka dah shape dah the future untuk pekerja-pekerja mereka pada akan datang. Okey, untuk golongan pekerja pula. Kita tahu golongan pekerja ni kita lihat dah semakin lama semakin terhimpit. Gaji kecil, dalam masa yang sama AI juga semakin lama semakin boleh menghapuskan pekerjaan-pekerjaan yang mana. Dalam masa yang sama untuk pekerja ni kita ada latihan kemahiran, reskilling, upskilling. So maknanya apabila mereka dah rasa bidang mereka ni dah terancam dah. Maknanya masa tu kita dah boleh plan untuk kita reskilling, upskilling program kita punya kerjaya. Kita dah boleh pilih laluan kerjaya apa yang kita nak. Yang mana kita boleh campurkan laluan kerjaya kita yang sekarang ni yang ada elemen-elemen AI dan juga kemahiran apa yang diperlukan masa hadapan. Kita kena lihatlah. Maknanya kita boleh campur. Maknanya kita akan jadi kita ni lebih kompeten pada masa akan datang dan kita boleh komplement dengan AI yang ada. Untuk pekerja gig pula, kita tahu pekerja gig sekarang ni dah ramai. Golongan-golongan muda yang mana nak mencari quick job. Gig lah pekerjanya. Duit pun cepat? Duit cepat masuk. TikTok. Direct. TikTok, e-hailing, penghantar makanan. Semua adalah pekerjaan yang mendapat duit cepat. Tapi kena ingat, sampai bila? Golongan gig e-hailing berkemungkinan akan tepu disebabkan cost, charge yang dikenakan oleh penyedia-penyedia e-hailing ni akan ditekankan. Kita lihat macam sebelum ni Grab dan juga e-hailing yang lain dah tekan harga daripada mereka kepada penghantar-penghantar. Itu salah satu daripada cara untuk mereka mengecilkan golongan-golongan gig ni lah. Tapi dalam masa yang sama, ada juga pekerja-pekerja gig yang kita lihat dah masuk balik kepada pekerjaan formal.
Which is ini bagus. Maknanya transition tu ada. Dan kalau boleh, kalau kita lihat golongan muda ni, memang pekerjaan gig ni boleh dijadikan sebagai pekerjaan, tetapi sementara saja. Ataupun side income lah. Side income. Sementara sebelum mereka mendapat pekerjaan yang lebih tetap, pekerjaan gig ni yang boleh membantu mereka untuk kelangsungan hidup. Itu penting sebenarnya. Ada juga yang buat 2 kerja. Ada yang buat 2 kerja. Macam tu? Saya lah. Okey. Apa yang paling penting kat sini, kita kena ada satu pemikiran keusahawanan. Yang tu saya nak tanya kepada Edward sekejap lagi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Cuba sikit. Jangan sentap, jangan lari. Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancangkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. 5 sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan kitar semula. Pemohon yang layak boleh membuat permohonan secara dalam talian dengan melayari pautan sistem sejatimadani.icu.gov.my. Sejati Madani merancangkan ekonomi komuniti. Ini juga akan ditambah melalui peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat kepada 2.9 bilion ringgit bantuan oleh JKM. Kadar bantuan bulanan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 sebagai bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Saksikan Kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024 yang akan dimeriahkan dengan barisan artis popular tanah air seperti Amira Rosli dan Bel Nasri, A.R. Badol dan Faizal Hussein, Azhan Rani dan Siti Saleha, Dang Surya dan Azam Pit, Fatah Amin dan Bella Astila, Datuk Yusri Abdul Halim dan Datin Lisa Surihani, Raja Emma dan Aida Jebat, Sanggita dan Amber Chia, Tony Yusof dan Diana Daniel. Kemuncak Anugerah Seri Angkasa 2024, Sabtu 26 Oktober 9 malam di TV2 Dunia Ria. Okey, sedar tak sedar kita dah masuk blok yang terakhir lah. Terus sangat tu. Okey, saya nak tanya. Tadi saya gantung soalan berkenaan dengan mindset ataupun satu prinsip keusahawanan. Antaranya berani ambil risiko, berani rebut peluang. Banyak lagi lah sebenarnya. Awak macam usahawan lah. Saya ambil pengajian perniagaan dulu. Tapi tak sambung berniaga. Saya pun malu saya tak boleh berniaga. Okey. Saya nak tanya Edward, macam mana ya pemikiran keusahawan ataupun usahawan ni kita nak translate kepada kehidupan kita sebagai anak muda ni. Macam mana kita nak guna berani ambil peluang? Sebab sekarang ramai yang macam takutlah nak buat ni, tak beranilah, takut rugilah, ataupun ada quick tips ataupun tips cepat. Sebenarnya ada satu kawan. Kawan ni I kenal daripada gym dulu. Dia memang mentor I sekarang lah. I nampak dia gaya hidup memang gila lah. Dia pergi holiday, bukan holiday biasa tau. Holiday marathon 3 bulan berturut-turut. Itu mas tautin tu rasa. Masa itu I still kerja. Masa itu I kerja kat gym lagi dah. I sebelum ni personal trainer. I cakap macam mana I nak dapat lifestyle macam you? Macam mana I nak hidup macam you? Dia cakap minimum you punya gaji 60 to 70,000 untuk dapat lifestyle I.
So, I cakap macam mana I dah dapat 60,000, 70,000? You kena buat bisnes. Capai tak sekarang? Capai lah sekarang? Adalah. Tak ada. Lebih. So, macam mana tu? You kena dapat orang yang, for me, it's about proximity. You kena dekat dengan orang yang macam tu. Cik Ma pernah cakap, kalau you nak berjaya, tengoklah 5 kawan yang you selalu hang around with. Adakah dia businessman? Adakah dia orang yang you nak jadi? Kalau you punya gaji sikit, carilah orang yang gaji tinggi. What is the lifestyle that you want? Cari orang macam tu. You kelilingi dengan kawan macam tu. Slowly you minda you akan ubah. Cara you bercakap akan ubah. Mereka akan bagi you banyak idea. So I punya kawan bisnes yang warehouse king in the whole Malaysia. Orang yang telekomunikasi punya expert. I punya kawan buat paper box untuk Samsung, Sony, Panasonic. All these people I hang around with. I selalu hang around mereka. So you kenalah you kelilingi dengan orang yang macam circle lah. Kita kawan kan? Circle tu important. Lama-lama aku kawan. At first saya tak percaya tu, tapi lama-lama I tahu, I punya gaji dah daripada dulu 7,000, 8,000, tapi I start buat bisnes dengan orang macam ni, slowly my gaji dah slowly naik macam tu. Lebih lah 70,000 tadi. Nearby to my friend punya golongan. Belum capai lagi, tapi going there. Going there. Yeah. Wow. So you rasalah kepuasan sebab the lifestyle yang I inginkan. Bukan saja saya. Tahun ni saya pernah I bawa I punya life host dengan I punya family, dengan business partner I, 17 orang pergi New Zealand bercuti 17 hari. Lama. 17 orang. Bukan saja untuk saya, untuk macam mana you nak inspire orang untuk dapat lifestyle you nak. How you inspire more people. Because I get from my mentor macam tu. Dia inspire I untuk dapat lifestyle macam tu. So how I want to make people become like that. Okay, Edward, waktu tu umur berapa yang ada transisi nak tengok kawan berjaya tu? Started business when I was 27. I fail, I start again. I fail, I start again. Bukan sekali lah gagal. Banyak kali. Banyak kali. Banyak kali, Dik. Okay. Banyak kali. Sebab tu Ram, kita nak tanya. Ram pun macam Ram, okay, apa ibu buat? Apa ibu buat? Kita nak cerita tadi berkenaan dengan macam-macam lah persiapan dan sebagainya. Ram, mungkin di kata-kata akhir ni, mungkin apa antara persiapan mental, fizikal anak-anak muda ni supaya di masa-masa akan datang ni dia kental, dia bukan manja. Okay. Let's take my lifestyle lah. Saya start daripada Tadika Kemas. And then saya pergi ke St. George, King Edward, lepas tu matrikulasi, lepas tu Universiti Putra Malaysia. Apalah sekolah dia. So, kan. Kan dia start fellow tadi tu. Okay, so lifestyle yang kita kena terapi adalah macam ni lah. This is our young age. So take this as our investment lah. Apa yang kita nak jadi, kita invest sekarang. It's okay. Kita start dengan gaji yang rendah, no problem. Tapi waktu student tu, kalau kita dapat, let's say macam saya, thank God lah, saya bersyukur lah dapat JPA. So saya save a little. Waktu student juga saya bekerja like Perdana Fellow. Saya juga buat banyak-banyak part time lah. So duit-duit yang kita boleh simpan waktu student tu, bila kita masuk ke alam pekerjaan, bila kita start low, kita akan guna duit tu. So save the money when you are student. That is my pesanan ringkas. So duit ni akan digunakan waktu kita starting of our work lah. Sebab kalau kita focus on gig, let's say gig, yes, the amount is big. Tapi how long? Betul. Let's say if you masuk, contoh, you study proper, you dapat satu kerja yang proper, walaupun starting dia low, but in 5 years, it's going to be a good rewarding job. Baik. Okey, Zarif. Berapa ribu gaji? Okey, last word lah. Supaya kita semua yang menonton hari ini tanam satu perkara yang aku nak berjaya dan aku boleh jadi anak muda yang berjaya. Secara ringkas, Zarif. Secara ringkas. Okey dah. Okey, nak berjaya. Usahawan kena berjaya cara usahawan. Maknanya memang setiap orang kita akan ada jatuh, kita akan kena bangun balik. Kita kena bangun balik, kita kena jadi yang lebih stronger daripada sebelum ni. Sama juga dengan kehidupan kita. Nak berjaya, semua orang boleh cakap kita berjaya. Tapi sebab berjaya ni dia lebih subjektif. Kita boleh cakap kita berjaya dari segi pendidikan, kita boleh cakap kita berjaya dari segi kewangan kita, kita boleh cakap kita berjaya dari segi kerjaya kita. Tapi apa yang kita nak capai target kita, jenis kejayaan apa yang kita nak capai, itu yang penting sekali. Kalau kita dah rasa kita dah berjaya,
what next? Yep. Kita kena ada sentiasa ada. Kita kena perbarui apa yang kita nak. Seterusnya. Sampailah kita capai. Dia macam teori Maslow lah. Triangle tersebut. Ya, betul. Basic needs, apa yang kita nak capai seterusnya dan apa yang kita nak capai self-esteem kita. Itu yang penting sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih kerana telah pun memberi inspirasi kepada saya dan kepada anda semua. Terinspirasi tak? Ya, berjaya dengan cara sendiri, Pis. Jangan ikut orang, jangan terpedaya, jangan ikut dengan kejayaan orang. Best apa yang Edward kata, gagal sekali tak pernah gagal selama-lamanya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Zarif, Edward dan juga Ram atas perkongsian yang menarik. Kepada anda anak muda, semoga anda terjentik dan tercuit untuk terus berjaya dan bina circle yang lebih baik. Saya Hafid Dawson. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye.